cikgu akan tunjukkan teknik menjawab penyata keuangan. Okey, so bersedia semua? Cikgu akan tunjukkan dahulu bagaimana kita membuat pelarasan. Okey, so sebelum kita menjawab soalan penyata keuangan, apabila kita dapat soalan, so kita kena baca lah, of course, baca soalan, apa yang dikehendaki oleh soalan. Kemudian kita scan soalan tersebut, terutama di bahagian imbangan duga. Okey, kita scan cari Audi. Apakah itu Audi? Audi adalah angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian. Ini adalah belanja belian. Okey, kemudian kita scan juga pulangan jualan, pulangan belian. Dan sebab apa kita scan ni? Sebab kita nak letak format nanti, kita nak biarkan space supaya kita ada mencukupi ruang untuk menjawab soalan. Kemudian kita scan juga ada berapa aset bukan semasa. Selalunya aset semasa bukan semasa ni dia akan duduk sekali. So senang untuk kita lihat. Okey, seterusnya kita format kertas jawapan. Okey, kertas jawapan, akaun perdagangan dan untung rugi, format penyata, dan penyata kedudukan keuangan juga format penyata. Bagi cikgu, kita mesti disiplin. Memformat kertas jawapan adalah memberi ruang kepada kita untuk mengisi jawapan dengan cepat. So, masa yang kita mesti disiplin untuk menyediakan format kertas jawapan ini adalah dalam masa 3 hingga kurang dari itu. Kurang dari itu. Okey, so kena praktis lah, kena praktis. Okey, kemudian kita lihat pula kepada maklumat tambahan. Maklumat tambahan inilah kita perlu pelarasan dan buat makluman pelajar semua. Di sinilah tempat banyaknya markah. So, mesti kita kuasai bahagian pelarasan dan ianya berada di maklumat tambahan. So, apabila kita dah buat pelarasan, kita masukkan terus. Ini adalah kunci utama bila kita menjawab penyata keuangan. Don't wait. Okey, bila awak wait, maksudnya awak buat dulu pelarasan, lepas tu baru nak masuk, you waste your time lot. So awak banyak membuang masa di situ nanti ulang benda yang sama. So di sini kita, apabila kita menduduki peperiksaan, kita mesti minimizekan stres. Okey, so nak minimizekan stres adalah buat kerja secara sistematik. Okey, so apabila kita dah selesaikan semua pelarasan, barulah kita transfer apa yang ada dalam imbangan duga ke akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. So di sini ada dua cara. Bagi cikgu, paling cepat cikgu mula dari atas imbangan duga, hantar ke rumahnya lah. Okey, kemudian ataupun cara kedua, ada pelajar dia suka selesaikan bahagian jualan sampai untung kasar. Baru dia masukkan maklumat dari imbangan duga ke bahagian-bahagian lain. Okey, maksudnya baru transfer maklumat tersebut. So, apabila selesai semua, barulah kita jalankan proses pengiraan dari apur sampailah ke penyata kedudukan keuangan. Okey, so di sini kita kena praktis. Okey, untuk jawab soalan penyata keuangan, paling cepat awak boleh buat 30 minit. Paling lambat awak boleh buat 40 minit. Jangan lebih daripada masa tersebut. Ini akan menyebabkan kita tidak dapat menjawab bahagian lain. Kan rugi. Okey, so kita lihat seterusnya. Okey, ini adalah teknik kita membuat pelarasan. Yang mana pelarasan ini perlu dikuasai lah. Okey, so kita tengok dulu pelarasan di bahagian belanja dan hasil. Okey, belanja dan hasil. So kita tahu belanja dan hasil, kalau mengikut pengiktirafan hasil dan belanja, perkara-perkara yang belum bayar, belum terima prabayar dan terperoleh hendaklah diambil kira.
hendaklah diambil kira. So jika kita jumpa di maklumat tambahan, perkara berkaitan dengan belum bayar, belanja belum bayar dan hasil belum terima, yang sepatutnya bayar dan terima pada tahun semasa belum lagi dapat, belum lagi terima, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tambah. Tambah dari nilai di imbangan duga. Untuk kita masukkan dalam bahagian akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, manakala jika kita nampak ada belanja prabayar dan hasil belum terperoleh, apa yang perlu kita buat adalah kita tolak, sebab belanja dan hasil ini adalah untuk tempoh kewangan yang akan datang. Kita tak boleh kira, maka kita tolak nilai tersebut daripada nilai di imbangan duga. So perkara begini kita akan rekod di akaun perdagangan dan untung rugi di bahagian belanja atau hasil. Manakala di penyata kedudukan keuangan, belanja prabayar BP, cikgu letak short form di situ. BP adalah belanja prabayar dan hasil belum terima, ia adalah di bawah kategori aset semasa. Manakala belanja belum bayar dan hasil belum terperoleh, berada di liability semasa. So kedudukan ini anak pelajar mesti ingat. Okey, mesti ingat. Cikgu kalau di sekolah, cikgu minta anak-anak pelajar cikgu buat akronim lah. Beli perabot, Henry belum terima, Hasan belum terima, siapa-siapa saja nama H. Okey, itu di bawah aset semasa. Manakala BBB, triple B, tengok HBO. So senanglah untuk ingat. Belanja prabayar, hasil belum terima adalah kategori aset semasa. Manakala belanja belum bayar adalah dan hasil belum terperoleh adalah kategori liability semasa. Okey? Seterusnya kita lihat pula pelarasan susut nilai. Dalam pelarasan susut nilai ada 3. Ada 3 kaedah yang perlu kita kuasai. Sebab dalam soalan dia boleh beri kita mana-mana kaedah untuk kita jawab. Okey, so di sini kaedah yang pertama, kaedah garis lurus. Simple saja garis lurus, iaitu kos yang kita ada di imbangan duga kita darabkan dengan peratus. Jumlah yang kita kira itu kita masukkan dalam akaun perdagangan untuk rugi di bawah belanja. Susut nilai yang kita kira kita letak di belanja. Alright. Kemudian baki berkurangan. Perkataan kurang di sini kita jadi clue lah. Yang mana kos tolak susut nilai terkumpul di imbangan duga. So kita kena lihat di imbangan duga ada susut nilai terkumpul. Maksudnya kita kena tolak dulu, baru darab dengan peratus. Okey, dan seterusnya penilaian semula. Jika diberi penilaian semula ini yang mana awal tambah beli tolak akhir. Kaedah penilaian semula, cara kita nak kira dia, kalau diberi inventory awal tambah belian aset tersebut, kemudian kita tolak inventory akhir. Itu cara kita mengira jika menggunakan kaedah penilaian semula. So apa yang kita kira ini kita rekod di akaun perdagangan untung rugi. Manakala untuk dihantar ke penyata kedudukan keuangan, susut nilai terkumpul yang dalam imbangan duga itu ditambah dengan yang kita kira tadi. So jumlah itu akan bertambah di penyata kedudukan keuangan. Seterusnya kita pergi kepada pelarasan peruntukan hutang ragu. Pelarasan peruntukan hutang ragu ini ada 3 situasi. Yang pertama,
hutang ragu itu baru wujud. Yang kedua, berlaku peningkatan peruntukan hutang ragu. Dan yang ketiga, berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu. So, apabila kita menjawab soalan peruntukan hutang ragu, apa yang kita perlu perhatikan dahulu? Adakah ada pelarasan di hutang lapuk? Kemudian peruntukan hutang ragu, situasi dia yang pertama baru wujud. Maksudnya kita kira sajalah. Kita kira dia punya peruntukan hutang ragu. Formula dia ABT, akaun belum terima, didarab dengan peratus peruntukan hutang ragu. Okey, kemudian jika masuk tahun kedua, di sini kita akan lihat perbezaan. Perbezaan antara peruntukan hutang ragu tahun semasa dan tahun lepas. Okey, so di sini kita ada formula dia baru tolak lama. Baru maksudnya kiraan peruntukan hutang ragu yang tahun semasa kita darab, kita kira, lepas tu kita tolak peruntukan hutang ragu yang berada di imbangan duga. Okay, yang kita kira memang kita kena hantar ke peruntukan hutang ragu di aset semasa. Ini cara kita tunjukkan akaun belum terima tolak peruntukan hutang ragu. Sekali lagi cikgu ingatkan kita tak boleh buat short form. Mesti akaun belum terima full. Dan peruntukan hutang ragu. Okey, so apabila kita baru tolak lama, kita akan dapat di sini sama ada angka yang kita dapat positif. Positif atau negatif. Kalau positif menunjukkan peruntukan hutang ragu itu meningkat. So meningkat, kita letakkan dia di belanja akaun perdagangan untuk rugi. Manakala kalau kita dapat dia berkurang, kita letakkan dia di bawah hasil. Baguslah. Apabila peruntukan hutang ragu kita semakin mengurang. Menunjukkan potensi kepada orang tidak bayar ataupun ragu-ragu bayar ini berkurangan. Okey, seterusnya pelarasan yang biasa ada di dalam soalan nombor penyata keuangan ini iaitu pembetulan kesilapan. Antaranya tertinggal catatan dan kesilapan. So, tertinggal catatan, apa yang perlu kita buat adalah catatlah. Okey, tercatatlah. Tentukanlah debit apa, kredit apa. Kemudian kesilapan. Okey, kesilapan ni kita kena fikir sikit. Apakah kesan dia kepada akaun tersebut? Sama ada catatan yang direkod itu terkurang atau terlebih. Kalau terkurang kita tambah, kalau terlebih kita tolak. Senang je tu. Okey. Dan seterusnya cikgu nak tunjukkan perkara yang biasa pelajar lakukan kesilapan, iaitu berkenaan dengan ambilan. Okey, kebanyakan pelajar bila ingat ambilan itu ambilan saja. Ambilan ini ada dua kategori. Satu, ambilan yang memang untuk peribadi. Barulah kita sebut itu ambilan. Dia memang untuk peribadi. Perkataan ambilan sebenarnya dia adalah untuk peribadi. Kadang-kadang ayat dalam perarasan dia letak juga perkataan ambilan. Tapi dia letak ambil untuk perniagaan. Tengok perniagaan. Contoh kita kedai alat tulis. Kita ambil alat tulis untuk kegunaan di pejabat. So itu dah jadi belanja alat tulis. Bukan barang niaga lagi dah. Itu dah jadi belanja alat tulis. Okey, kalau kita ambil barang niaga kita itu untuk promosi. So dia dah jadi belanja promosi. Samalah iklan, derma. So perkara yang melibatkan perniagaan, lihat belanja apakah ia. Alright. So jangan tertipu dengan perkataan ambilan. Kalau hanya peribadi, barulah kita debit ambilan. Kalau dia untuk perniagaan, debit belanja tersebut. Itu untuk bahagian debit. Okey, bahagian kredit pula. Jika yang diambil itu tunai atau bank, kredit tunai atau bank. Okey. Satu lagi, kalau dia ambil barang niaga.
barang niaga. Okey, barang niaga kita tak ada akaun barang niaga. Kita kredit belian. Kenapa kita kredit belian? Apabila kita ambil barang niaga itu adalah barang yang kita beli untuk dijual. Of course, bila kita ambil barang belian kita, itu akan berkurang. Belian adalah belanja. Okey, dia kategori belanja duduk sebelah debit. So, apabila dia berkurang, dia akan dikreditkan. Okey, so cikgu harap pelajar-pelajar faham cara pelarasan ini. Sebab jika kita silap melakukan pelarasan, maka silaplah kita meletakkan nilai pada akaun perdagangan dan akaun rugi. Amat rugi. Sebab satu pelarasan ke akaun perdagangan, satu markah. Pelarasan ke akaun penyata kedudukan keuangan, satu markah. So, kita kena selamatkan markah kita. Kalau nak selamatkan markah kita, kita kena kuasai betul-betul pelarasan.